Bang, cerita-cerita seram pula. Horror best buat yang seram gila sampai tak boleh tidur. Okay Abang Moji? Cerita seram tentang Abang Moji. Abang Moji buat lagi cerita seram best lah. Abang Moji buat cerita hantu pula yang lain daripada yang lain. I mean lagi seram lagi tu. Seram lah. Abang Moji nak cerita seram lagi. Nak cerita seram Abang Moji nanti dah siap video yang berdurasi 20 minit. Buat lagi buat video panjang. Seram Moji tak puas Moji dah tak ada cerita hantu yang nak buat lah. Apa lah. Abang Moji just enjoy. Salam Abang Moji buat lah macam tu lah. Cerita seram. Abang Moji buat cerita seram lagi. Cerita seram. Buat cerita seram lagi. Jangan awak yang memusikan awak kat kita. Hai guys, sihat? Aku menjerit macam tu bukannya aku marah. Aku cuma dah tak ada pengalaman seram dah nak share dengan korang. Tapi tak apa, aku cuba tanya member-member aku ya. Hello? Hai, hello. Ni aku nak tanya ni, Ciko. Kau tak ada cerita hantu ke nak share dengan aku? Oh, you apa hantu you mau? Melayu ke? Cina ke? Ikut kau lah, tak kisah. Oh, okey. Tak ada. Malik. Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Malik, aku nak tanya sikit. Engkau tak ada cerita seram ke? Cerita hantu ke? Nak kongsi dengan aku? Kau tengah nak buat konten ke? Weh, nak join? Okey. Hello? Okay guys, kita tak ada cerita hantu. Itu sahaja video untuk hari ini. Aku gurau je guys. Kembali pada tajuk video kita hari ini, seksa bela hantu raya. Semalam aku ada call member-member aku, and then aku dapatlah beberapa cerita yang menarik daripada member-member aku ni. Ingat ya, beberapa cerita. Maksudnya minggu ni aku akan sajikan kisah-kisah seram je dekat korang. Nampak tak? Sayangnya aku dekat korang. So, jangan lupa subscribe. Okay, kisah dia macam ni guys. Member aku yang seorang ni, dulunya pak saudara dia ni masuk silat. Tapi aku tak tahulah pencak silat ke, silat gayung ke. Tapi dia ni berguru dengan tok guru yang banyak ilmu guys. Dan guru dia ni bela hantu raya. Before that, don't get me wrong. Okay guys, aku bukan nak cakap silat ni menjurus kita ke arah yang tidak baik ataupun arah like ilmu hitam atau whatsoever lah. Silat ni tradisi kita guys, so we have to appreciate that. Benda ni kita cakap daripada segi individu, so jangan salah tafsir. Selama pak saudara member aku ni berguru dulu, okay guys, before that, dia berguru ni masa zaman 90s, 90-an. Okay guys, guru dia ni memang amalkan ilmu-ilmu yang salah seperti ilmu berjalan dalam api, tak makan tikam. Dia boleh buka hijab mata untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk halus dan macam-macam lagi guys. Pak saudara dia ni salah seorang anak murid terbaik zaman tu. Segala ilmu yang dia ajar, segala pantang yang diberi memang diterima dengan sempurna guys. Sampaikan satu hari ni, sebelum guru silat dia meninggal, dia nak bagilah belaan dia tu, which is hantu raya tadi tu, pada pak saudara member aku ni. Macam nak bagi anak kucing guys. Maybe korang tertanya-tanya kenapa guru silat ni tak turunkan kepada ahli keluarga dia, like darah daging dia sendirilah kan. Ianya sebab tak ada siapa pun daripada ahli keluarga dia yang sanggup untuk terima benda tu. Well, kalau aku pun, aku tak nak guys. Maka selepas tercungap sana, tercungap sini, meninggallah guru dia ni tadi. Tapi dia tak habis dekat situ guys. Selang beberapa hari selepas kematian guru dia ni tadi, pak saudara member aku yang terima hantu raya ni tadi, dia selalu dapat mimpi yang pelik-pelik. Dia selalu bermimpi pergi ke tanah kubur, dia mimpi cari harta dalam gua, dia mimpi jumpa lelaki tua. Sampaikan satu hari ni, dia mimpi guru silat dia sendiri yang datang dalam mimpi dia. Dalam mimpi tu, guru dia ni bawa dia ke belakang rumah, which is rumah pak saudara member aku ni sendiri. Guru dia cakap, bagi makan tulang dekat sini dan engkau akan dapat pulangan dekat sini. Pada mulanya pak saudara member aku ni, dia tak faham juga apa yang nak disampaikan dalam mimpi tu. Tapi lepas dia terkejut je daripada tidur, dia pergi ke belakang rumah dia tu, dia bagilah tulang, nasi dan macam-macam lah makanan lain, like pizza, KFC, McD, Chicken Chop, Starbucks.
Okey, yang tu aku tambah je. Sampaikan nenek member aku ni pelik. Kenapa pak saudara member aku ni dia selalu bagi tulang ataupun tabur tulang dekat belakang rumah. Selepas pak saudara dia ni duk buat benda tu hari-hari, and then dia perasan setiap malam dia ada dengar macam belakang rumah dia tu ada yang like tengah meratah tulang. Masa tu dia fikir maybe kucing atau musang macam tu lah. Dan aku nak pendekkan lagi cerita ni, dia pun dapatlah mimpi di mana dia willing atau senang cakap dia rela hati menerima untuk membela hantu raya yang diberi daripada guru silat dia tadi. Lepas tu guys, pak saudara dia ni banyaklah amalkan benda tu, amalkan benda ni. Dan pak saudara member aku ni pun dah jadi terbiasa berinteraksi dengan hantu raya tadi ni, sampaikan hantu raya ni tunduk dan ikut je apa pak saudara member aku ni suruh. Aku pendekkan lagi cerita ni guys. Lepas je nenek member aku ni meninggal, which is mak pak saudara dia lah, pak saudara member aku ni duduk rumah tu sorang-sorang. Rumah tu dah jadi macam rumah pusaka lah kan. Sebab adik-beradik yang lain dah kahwin, termasuklah mak member aku ni sendiri. Kecuali dia je yang belum kahwin lagi. Aku pun tak tahulah pantang larang memang tak boleh kahwin ke, ataupun like bila bela benda yang macam ni susah jodoh ke kan. Selepas beberapa tahun guys, masa ni member aku dah besar sikit, dia selalu ulang alik pergi jumpa pak saudara dia ni. Tapi yang seramnya dekat sini guys, dia ada dua pak saudara yang sama tapi beza perwatakan. Maksudnya macam ni guys, kadang-kadang yang ada dekat rumah tu pak saudara dia, dan kadang-kadang hantu raya yang menjelma sebagai pak saudara dia. Korang boleh imagine tak guys? Korang bercakap dengan rupa yang korang kenal, tapi itu bukanlah orang yang kau kenal. Dan yang bestnya dekat sini, itu bukan orang guys. Pak saudara member aku ni, lepas je kematian mak dia, which is nenek member aku ni lah, so dia jadi nelayan. So dia memang keluar pagi, balik petang. Disebabkan pak saudara dia ni tak nak nampak rumah tu kosong sangat, macam tak ada orang kan. So dia suruhlah hantu raya ni tadi jagakan rumah tu. Tapi bila pak saudara dia sampai pula dekat rumah, dia suruh hantu raya ni tadi jaga bot dia pula dekat laut. Nampak tak guys? Macam kerja shift guys. Pada mulanya guys, aku tertanya-tanya macam korang jugalah, macam mana member aku ni nak cam mana satu benda tu dan mana satu pak saudara dia sendiri. And then member aku ni cakap, kalau pak saudara dia makan, pak saudara dia akan makan bersila. Kalau benda tu, dia akan makan bersilang. Dan dia akan makan dengan kuantiti yang banyak, dan dia suka meratah tulang. Dan satu lagi guys, dia suka senyum dan gelak sorang-sorang. Boleh dikatakan member aku ni yang paling rapat lah dengan pak saudara dia daripada anak-anak saudara yang lain. So dia lah yang selalu datang jenguk, dan dia lah selalu teman. Sampaikan satu hari ni guys, pak saudara dia jatuh sakit tanpa sebab. Masanya dia dah tak boleh bekerja, dia kejap boleh bangun, kejap tak boleh. Dan untuk pengetahuan korang, masa pak saudara dia sakit ni lah dia ceritakan semua benda ni dekat member aku ni, macam mana aku ceritakan kepada korang sekarang ni. Lebih kurang dalam sebulan sebelum pak saudara member aku ni nak meninggal, dia nak wasiatkan benda tu dekat member aku ni. Tapi member aku ni menolak. Lepas tu member aku ni pula, dia selalulah dapat mimpi yang pelik-pelik, macam mimpi-mimpi yang pak saudara dia pernah mimpi sebelum ni. Lepas tu dia menangis-nangis lah. Dia cakap dekat pak saudara dia macam, tolonglah faham, orang tak nak benda ni apa semua kan. Sampaikan mak member aku ni sendiri, which is adik pak saudara dia ni, datang marah-marah dan cakap like, Angah, cukup-cukup lah Angah, buang-buang lah benda macam ni. Kau sampai bila nak jaga dia? Maksudnya hantu raya tu lah. Kau jaga dia pun tak dapat apa juga. Ni kau lama sangat sesatkan diri dengan Tuhan, sekarang kau dah jatuh sakit. Lepas kejadian tu guys, member aku ni dah tak dapat dah mimpi yang pelik-pelik macam tu. Tapi yang sedihnya guys, pak saudara dia ni makin lama makin nazak guys. Makan susah, nak berjalan pun dah tak boleh dah. Tapi bila hantar pergi hospital, doktor cakap dia tak ada sakit apa pun guys. Tak dapat dikenal pastilah apa punca dan masalah tu. Lepas tu terlantarlah pak saudara member aku ni dekat rumah pusaka tu. Cuba korang bayangkan, pak saudara dia ni tengah sakit tau guys, tapi rumah tu selalu bersih guys. Habuk pun susah nak nampak. Boleh dikatakan setiap hari kalau member aku ni pergi dekat rumah nenek dia nak jenguk pak saudara dia, boleh dikatakan dekat luar rumah tu pun tak ada daun terbang ke apa. Memang tak ada guys, bersih. Korang tahu kan kerja siapa? Lepas daripada tu, sampailah waktu dia nak hembuskan nafas terakhir dia guys. Tapi guys, seksa guys. Member aku ni cakap, dah macam-macam ustaz yang datang nak buang benda tu, tapi tak boleh guys. Mungkin dia sayangkan lagi tuan dia, so dia tak nak berpisah. Lebih kurang macam tu lah kot. Lepas tu guys, ahli-ahli keluarga member aku ni mungkin dia dah tak tahan dah tengok pak saudara dia ni
nazak macam tu. Mungkin dia kesian sangat kan nak tengok terseksa macam tu. And then jumpalah seorang bomoh ni. Dan bila bomoh tu datang, dia bagi tahu dekat semua yang dekat situ. Bomoh ni cakap, benda ni boleh dibuang tapi kena ada pemilik sementara untuk alihkan benda tu daripada badan pak saudara dia ni. Dan member aku ni volunteer lah diri dia. Dan terkeluar je benda tu daripada pak saudara dia. Terus pak saudara dia hembuskan nafas yang terakhir dekat situ juga guys. Selepas selesai je bahagian pak saudara dia ni, member aku ni pula dia kena histeria guys. Dia macam mengamuk mungkin sebab tuan dia dah mati tadi kan. Lepas tu mak member aku ni ceritalah yang masa member aku ni kena rasuk, so dia tak tahu apa yang jadi dan mak dia yang tolong ceritakan. Mak member aku ni bagi tahu yang bomoh ni tadi cepat-cepat dia suruh geng-geng lelaki yang ada dekat situ ambil tangga, panjat, buka atap rumah tu, buka tingkap dan semua pintu yang ada. Lepas tu bomoh ni bacalah apa-apa mantra yang dia nak baca, and then keluarlah benda tu daripada badan member aku ni. Selepas je selesai pengebumian pak saudara dia tu, ingatkan semua tu dah habis dekat situ je guys. Rupanya masih banyak lagi benda yang pelik berlaku dekat rumah pusaka tu guys. Korang bayangkan, setiap kali member aku ke atau siapa je ahli-ahli keluarga dia lalu dekat rumah pusaka tu, mesti dia orang akan nampak pak saudara dia ni macam tengah menyapu. Kadang-kadang nampak pak saudara dia ni termenung dekat luar tingkap. Kadang-kadang nampak pak saudara ni tengah siram pokok. Boleh dikatakan rumah tu hari-hari bersih guys, walaupun tuan rumah tu dah tak ada. Lepas tu diorang minta lah pertolongan daripada beberapa ustaz untuk selesaikan benda ni, and finally benda tu dapat diselesaikan semua sekali. Dah tak ada lagi dah benda-benda macam tu terjadi dekat rumah tu. So apa yang kita boleh belajar dekat sini, aku rasa tak perlulah kot nak dekatkan diri belajar benda yang tak perlu untuk kita belajar dan bela benda-benda yang macam tu guys. You know, mati merana, dekat sana pun terseksa. Sejauh mana betulnya cerita ni guys, aku boleh cakap wallahualam, hanya Tuhan yang tahu. Cuma benda yang baik kita ambil, benda yang silap kita tolak. Itu saja guys kisah seram aku untuk kali ni. Terima kasih sebab menonton daripada awal sampailah habis, dan jumpa lagi di kisah seram yang akan datang. Stay safe. COVID meningkat tau. Stay safe. Okay guys, bye.